Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam kepada rakan-rakan guru yang menonton kita punya live Facebook pada malam ini ya. Bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia yang berbahagia Dr. Rusmini Ko Ahmad. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Datuk. Terima kasih kerana menjemput saya di dalam live Facebook ini. Ya, so jadi kita boleh mulakan seperti yang kita janjikan dengan penonton, dengan rakan-rakan guru sekalian. Pada malam ini kita akan berbincang tentang kualiti guru pasca COVID-19 dalam siri diskusi pendidikan yang saya cuba adakan secara berkala dengan rakan-rakan ataupun pakar-pakar pendidikan dan juga pengamal-pengamal pendidikan. So jadi pada malam ini sebelum kita mulakan ya, Dr. Rusmini, saya kalau boleh kita bagi kita punya format perbincangan. Kita berdua saja pada malam ini perbincangan kita ya. Mungkin pada malam ini kita mulakan perbincangan kita boleh bahagikan kepada 3 part sebab masa kita pun tidak lama, dalam setengah jam hingga 45 minit begitu. Jadi perbincangan kita kalau boleh, yang pertama kita nak bincang dulu secara umum apakah yang kita pelajari setakat ini berdasarkan kepada kesan pandemik COVID-19 yang kita hadapi. Apa lesson learned kepada bidang pendidikan, khususnya kepada guru itu sendiri. Kemudian yang keduanya, kita boleh bincangkan juga apakah kualiti guru yang perlu kita miliki selepas lesson learned yang kita pelajari daripada pasca COVID-19 ini. Dan yang ketiganya, perbincangan kita nanti akan melihat bagaimana kita boleh membantu guru-guru kita, rakan-rakan guru kita yang ada dalam sistem ataupun guru-guru yang baru untuk menguasai dan memiliki kualiti guru yang diperlukan pada masa akan datang. Jadi saya persilakan Dr. Rusmini untuk memulakan perbincangan pada malam ini. Silakan. Jangan stres, relax sikit. Terima kasih, Datuk. Sebenarnya, Datuk, 18 Mac tu adalah titik mula lah kepada kita yang merubah kepada keadaan kita ya. Kita dengar istilah-istilah seperti new normal, social distancing, basuh tangan, sentiasa basuh tangan ya. Sebenarnya ianya memberi kesan kepada kita ya, cara kita bekerja, cara hidup kita dan juga cara kita belajar ya. Dan jadi dalam konteks saya ingat pendidikan di sekolah dan juga institusi pendidikan tinggi, tiba-tiba kita terpaksa bergantung kepada teknologi. Apa kaedah yang kita ada pada masa itu? Ya, pelajar-pelajar tiba-tiba kita tidak dibenarkan pergi ke sekolah, kita tidak boleh pergi ke kelas. Jadi pada masa itu apa kaedah yang paling sesuai ataupun kaedah yang ada pada guru-guru dan juga pensyarah di Institut Pendidikan Guru dan juga di universiti. Jadi kaedah mereka menggunakan online learning pada masa itu. Bagi yang adalah menggunakan kaedah itu. Jadi dalam konteks ini juga bagi pelajar-pelajar yang tidak dapat akses, guru-guru menggunakan pelbagai kaedah, menggunakan pelbagai cara lah. Mereka ada yang menghantar kerja-kerja sekolah ya, walaupun terpaksa ada setengah tu terpaksa meredah roadblock ya. Begitu biasanya guru-guru kita dalam konteks ini. Dan pada masa itu juga kita lihat pelbagai aplikasi digunakan seperti Zoom, seperti Microsoft Teams, Skype for Business untuk membuat pembelajaran secara online ini. Jadi guru-guru ni terpaksa berfikir dan juga inovatif lah dalam apa-apa kaedah pun. Pada mula-mulanya
seperti di Institut Pendidikan Guru juga, kita pun agak kelam kabut macam mana kita nak gunakan kaedah secara online ini. Adakah kita menggunakan secara pembelajaran, secara berterusan seperti kita buat secara konvensional, ataupun dengan kita memberikan kaedah secara tugasan, ya. Dan di sekolah juga begitu, pelbagai platform digunakan. Ada guru yang menggunakan WhatsApp, ada guru yang menggunakan Telegram. So pelbagai platform ini mengikut kreativiti guru-guru kita masing-masing. Namun begitu saya kagum dengan usaha dan kegigihan guru-guru kita lah menggunakan pelbagai cara dan kaedah untuk menyampaikan ilmu dan maklumat kepada anak-anak murid mereka. Terima kasih, Datuk. Ya, yang itu secara umumnya kalau kita perhatikan, memang saya perhatikan juga dengan rakan-rakan guru yang berada di seluruh Malaysia, kita dapati mungkin di peringkat awal kita lihat mereka agak terperanjat. Bukan kita, semua kita, bukan guru-guru kita, semua kita yang berada dalam sistem ini, kita berada dalam keadaan yang tak tahu apa nak buat. Sebab kita, kalau kita perhatikan dulu, sebenarnya sekolah tutup ini biasa, berbentuk lokaliti apabila ada banjir, apabila ada haze, jerubu, dan itu berbentuk lokaliti dan dalam tempoh masa yang tertentu. Dan guru-guru kita dan juga sama ada PPT ataupun GPN pun menghadapi masalah itu dan mereka boleh mengatasinya. Sebab tempoh masanya tidak panjang. Tapi pada kali ini, dia bukan melibatkan hanya beberapa buah sekolah, tetapi semua sekolah terlibat, semua warga pendidik terlibat dan dalam tempoh yang panjang yang menyebabkan kita tak tahu apa nak buat. Dalam erti kata yang lain, quote unquote, sekolah itu tidak ada. Dalam masa 5 bulan ini sekolah tidak ada. Maknanya sekolah itu physically tidak ada. Dan kita pun berada dalam keadaan yang tidak bersedia untuk menghadapi itu. Sebab itu di peringkat awal kita terkapai-kapai juga. Tetapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberikan ucapan tahniahlah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertindak dengan cepat untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu ini dengan memberikan panduan-panduan. Yang pertama saya lihat apa yang dibuat oleh kementerian ialah supaya berlaku komunikasi, akses kepada student dilakukan dengan cepat. Dan kalau kita perhatikan, selain daripada online learning melalui internet itu juga dipastikan pelajar-pelajar kita boleh akses sama ada melalui TV, melalui radio dan juga melalui media sosial, melalui handphone. Dan saya diberitahu daripada kajian yang dibuat oleh kementerian, 94%, 94% daripada ibu bapa yang mempunyai anak bersekolah itu, mereka mempunyai smartphone. Maknanya itu merupakan salah satu daripada kelebihan yang kita ada di Malaysia, di mana boleh dikatakan pelajar-pelajar kita boleh diakses walaupun dia punya intensity accessible itu agak berbeza-beza, tetapi kita boleh akses. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang saya lihat perlu dilihat kesan yang kita boleh pelajari. Pertama, akses yang kita dapati di antara guru dengan murid di peringkat awal hingga sampai peringkat sekarang ini lebih menekankan apa yang saya lihat kepada content delivery saja. Maknanya bahan-bahan pengajaran itu dikongsikan dengan anak murid kita. Tetapi yang dikatakan full-fledged, pembelajaran dan pengajaran sepenuhnya itu tidak berlaku. Sebab kita dapati hal ini perlu kita ambil perhatian kerana kita hanya berdasarkan kekangan yang ada itu kita hanya memberikan pada content delivery. Yang itu pertama. Dan sebab itu soal feedback dan sebagainya adalah perkara-perkara yang kita lihat tidak dapat kita laksanakan dengan baik. Yang kedua yang saya lihat lesson learn yang kita boleh perhatikan ialah pendekatan yang kita gunakan yang kebanyakan mengenai online ini dan juga pendekatan-pendekatan yang lain ini menyebabkan apa wujud yang saya panggil a gap of learning, jurang pembelajaran di antara pelajar itu berlaku.
jurang itu bukan saja disebabkan, orang perhatikan jurang itu disebabkan kerana accessibility, dia punya internet connectivity dan sebagainya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Tetapi ada satu lagi gap of learning yang berlaku di antara pelajar-pelajar kita ini, ialah yang saya perhatikan ialah pelajar-pelajar yang lebih yang baik, dia punya persediaan dirinya dari konteks pembelajaran itu mendapat benefit, manfaat yang lebih dengan di kaedah online ini. Dan sebahagian besar pelajar kita yang tidak mempunyai persiapan diri yang baik dari segi pembelajaran itu agak ketinggalan daripada segi pembelajaran secara online ini. Dalam erti kata yang lain, gap of learning ini bukan saja ditentukan oleh readiness of the infrastructure atau kesediaan infrastructure itu, tetapi yang kedua lagi ialah diri pelajar itu. Dalam erti kata yang lain, pelajar-pelajar yang tidak mempunyai self-regulatory skill, kemahiran untuk regulatory, maknanya dia tidak boleh disiplin diri untuk belajar, itu tidak ada, dia tidak akan mendapat manfaat yang banyak. Sebab kebanyakan pelajar-pelajar seperti ini dia bergantung kepada guru. Sedangkan pelajar yang mempunyai kemahiran mengurus dirinya, pembelajaran dengan baik tanpa bantuan guru ini akan memberi manfaat online ini kepada mereka. Dalam maksud yang lain, gap itu akan semakin melebar. So, jadi saya amat concern benda ini kerana gap pembelajaran itu yang kita boleh lihat ialah berlaku, satu, kerana infrastruktur, connectivity juga mengambil peranan. Yang kedua, persiapan diri pelajar itu. Dan ini membawa kepada perkara lain yang kita akan boleh bincang. Itu di antara lesson yang saya lihat melalui perhatian saya lah. Mungkin Dr. Rusmini boleh tambah? Ya, Datuk, saya lihat dari segi agility dan juga adaptability guru-guru kita apabila menggunakan pembelajaran secara online ini. Yang dapat menggunakan seperti yang Datuk sebut tadi secara bersungguh-sungguh, yang ada akses betul-betul, ya, pelajar-pelajar bersama guru, mereka laksanakan bersungguh-sungguh. Ya. Namun begitu, kita lihat juga dalam konteks ni, Datuk, kalau seperti yang Datuk sebutkan tadi, sekiranya kita nak menggunakan online learning ini secara kita mengubah atau kita adapt saja pembelajaran seperti biasa, mungkin tak akan berlaku secara berkesan. Ya. Kalau kita gunakan kaedah online learning ini, maksudnya bukan hanya kita transfer maklumat itu saja, tetapi mungkin dalam konteks kita maklumkan ataupun laksanakan melalui seperti yang pelajar-pelajar boleh dapat ideas, kemudian melaksanakan project work ataupun kerana mereka terperangkap di rumah, ya, apa kaedah yang mereka ada selain daripada mereka nak melaksanakan kerja-kerja tugasan yang diberikan oleh guru, mereka juga boleh buat some simple project ke yang telah dicadangkan oleh guru-guru mereka, ya. Jadi dalam konteks ni guru perlu ada pelbagai idea untuk mengubah suai dalam keadaan online learning ini. Mereka perlu dengan cepat sekali untuk mengadaptasi dalam keadaan ini. Dan untuk makluman Datuk, saya tertarik dengan satu laporan kajian yang dilaksanakan oleh bahagian profesionalisme guru, ya Datuk, di mana lebih daripada 50% guru-guru kita, in fact melebihi 56%, iaitu mereka ni boleh membangunkan bahan-bahan pembelajaran dalam konteks mereka ni mahir, dan juga mereka ni dapat menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang berkualiti dalam keadaan menggunakan pelbagai platform. Ada yang menggunakan juga Cikgu Tube dan pelbagai lagi. In fact, kita ada 5% yang betul-betul mahir untuk menyampaikan online learning ini dalam pelbagai kaedah yang kreativiti mereka sungguh tinggi. Ya. Saya teringat juga berkaitan dengan guru-guru kita
yang mampu juga memberikan some simple project work melalui online learning ni. Jadi pelbagai kaedah yang kita boleh pelajari semasa dalam tempoh PKP itu, ya, Datuk. Ya, macam saya sebutkan tadi Dr. Rusmini ya. Pertama, guru-guru kita memang hebatlah. Maknanya dalam keadaan kekangan yang ada dan dalam keadaan kemahiran mereka yang very minimum, mereka berusaha untuk memastikan satu yang saya lihat ialah mereka akses kepada anak murid. Yang itu mereka usahakan. Tetapi sekali lagi saya sebutkan, cabaran besar kita sebenarnya ialah oleh sebab peringkat awal ni kebanyakan akses kita kepada pelajar itu berbentuk one way, kebanyakannya one way, bukan two ways. Jadi yang ini yang perlu kita pertingkatkan. Sekali lagi saya tekankan, masalah cabaran besar kita sebenarnya ialah kita berhadapan dengan satu keadaan di mana pelajar kita yang berada di dalam keadaan normal itu, berada di sekolah itu, apabila kita biarkan mereka bersendirian di rumah ataupun di tempat yang tidak ada kontak langsung, mereka tak tahu nak buat apa. Apatah lagi ibu bapa mereka pun tak tahu nak buat apa kepada anak-anak mereka yang berada di rumah. Sedangkan kita punya konteks times, masa kita berhubung dengan mereka terlalu limited, terlalu terhad. Jadi sebab itu saya cukup menekankan pelajar-pelajar yang punya kemahiran belajar yang baik sahaja yang akan mendapat manfaat yang besar dengan pendekatan ini. Tapi bagaimana dengan murid yang tidak ada kemahiran belajar yang baik, yang tidak bergantung kepada guru? Yang itu memerlukan satu push. Tetapi di peringkat awal, peringkat pertama, akses kepada pelajar itu berlaku. Tetapi untuk memastikan two-way communication di antara guru dan murid ataupun hubungan di antara guru dan murid itu tidak berlaku dengan baik. Dan ini satu perkara yang perlu kita address dengan cepat selepas pasca COVID ini, maknanya memberikan fokus bagaimana kita memastikan anak didik kita mempunyai the self responsibility belajar yang baik, readiness belajar yang baik. Sebab itu yang ini saya rasa perlu diberikan penekanan. Dan bagaimana penekanan ini perlu diberikan, ini akan berkaitan dengan kualiti guru yang kita nak mereka miliki. Mungkin kita boleh pergi kepada part yang kedua dalam perbincangan kita terus ini. Agak-agaknya selepas daripada pengalaman kita dalam COVID-19 ini, pada ketika ini, walaupun belum habis lagi, tetapi rasanya apa agaknya kualiti guru yang diperlukan untuk memastikan beberapa handicap kekangan yang kita hadapi dalam keadaan lockdown ini, sekolah tutup ini, yang boleh kita sarankan kepada guru untuk meningkatkan kualiti mereka pada masa akan datang. Okay. Sebenarnya Datuk, dari segi profesionalisme guru itu sendiri, sebenarnya tak berubah, ya. Sama ada kita sebelum ini ataupun kita berada pada masa kita lockdown hari itu ataupun selepas pasca COVID ini juga, dari segi profesionalisme tu guru tetap, kalau guru yang berkualiti adalah guru yang penyayang, yang percaya bahawa murid-murid mereka ni boleh belajar. Sebab tu pada yang kita lihat Datuk, guru-guru kita begitu gigih, ya, mencapai sama ada secara online ataupun menghantar tugasan berjalan beberapa jam, ya, untuk sampai kepada hantar tugasan kepada murid-murid mereka. Begitu gigih mereka. Jadi konsep di mana guru itu yang betul-betul menyayangi murid-murid mereka, jiwa guru itu yang ada pada mereka, perkara itu adalah perkara yang fundamental, tak berubah, ya. Jadi dalam keadaan ini guru mampu memotivasi pelajar-pelajar mereka, membentuk kepercayaan dan juga karakter murid-murid mereka. Dan tak dapat lari, guru mestilah mahir dalam bidang-bidang mereka, mampu engage murid-murid mereka melalui pengajaran dan juga pembelajaran, ya. Dan juga mereka ni menghasilkan murid-murid yang thoughtful, ya, thoughtful learners, ya. Seperti yang Datuk katakan tadilah,
ada yang mampu belajar bersungguh-sungguh dengan menggunakan kaedah online learning ini. Tapi ada juga yang perlu dibimbing. Yang inilah yang kita perlukan jiwa guru itu. Sama ada mereka ni sebelum ini, semasa PKP ataupun selepas pasca COVID ni. Jadi kualiti guru tu adalah penentu kepada kecemerlangan pendidikan. Kerana bila-bila masa pun ini adalah perkara yang fundamental, perkara-perkara asas yang perlu ada pada guru, Datuk. So itu maknanya Dr. Rosmini mencadangkan supaya ciri-ciri jiwa guru tu perlu digilap lebih lagi pada masa akan datang. Agaknya apa lagi ciri-ciri kualiti lain yang diperlukan untuk mereka menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Sebab selepas ini cara belajar kita akan berubah di sekolah. Mungkin ada kualiti yang agak special yang Dr. Rosmini boleh nampak untuk guru-guru kita? Sebenarnya kualiti guru perlu pantas dalam mempelajari sesuatu ilmu baru. Seperti yang kita lihatlah. Begitu juga pensyarah-pensyarah di Institut Pendidikan Guru dan juga di IPT. Kalau mereka juga gigih belajar, mempelajari bersama-sama dengan student mereka dalam konteks menggunakan teknologi. Jadi dari segi kepantasan mereka untuk menguasai ilmu-ilmu baru itu. Okay? Dan juga mereka ni harus ada satu disiplin diri yang tinggi untuk mempelajari perkara-perkara baru, untuk menyesuaikan diri dalam keadaan baru dan juga sesuatu keadaan yang tak menentu ni. Jadi dari segi mereka mempelajari ilmu baru tu adalah satu perkara yang sangat penting, di mana mungkin mereka tak boleh nak belajar secara sendiri. Mereka perlu juga ada satu yang kita kenali sebagai collective professionalism, di mana mereka harus mempelajari juga ilmu-ilmu baru ataupun dari segi content knowledge mereka dengan rakan-rakan, dengan pemimpin sekolah dan juga komuniti di dalam daerah mereka ataupun di dalam state ataupun negeri itu. Jadi kita dalam bentuk dalam konteks ini collective professionalism tu sangat penting, kerana mungkin ada guru yang tak sampai ideanya, tetapi ada yang guru lain boleh bantu sesama mereka yang kita kenali, selalunya kita sebut dalam komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC. Jadi kepantasan mereka untuk menguasai perkara-perkara baru tu adalah sangat penting, Datuk. Saya lihat, saya setuju dengan Dr. Rosmini itu, the learning agility ataupun ketangkasan belajar itu perlu ada kepada guru-guru kita sekarang. Sebab kita perlu faham dalam dunia yang sekarang dan yang akan datang ini, dalam konteks digital learning ataupun pembelajaran digital ini, ketangkasan belajar itu merupakan satu aset yang paling penting. Dan dalam konteks itu saya melihat dari segi priority kualiti guru yang perlu ada. Yang pertama tidak lain tidak bukan ialah digital competencies itu kena ada. Digital competencies ini merupakan suatu benda yang kita tidak ada pilihan lagi, kita mesti kuasai. Sebab kita dapati pengalaman COVID-19 ini mempercepatkan lagi kepentingan kita untuk menguasai digital competencies ini. Dan digital competencies ini kita boleh bincang nanti, dia lebih luas, bukan sekadar kata orang setakat bahan-bahan digital yang ada di internet. Sebab itu pada ketika ini saya lihat guru-guru kita mereka mempunyai satu kreativiti untuk menghasilkan konten digital itu. Dan konten digital ini saya lihat suatu benda yang penting, kerana kita tidak boleh bergantung kepada konten digital yang dihasilkan oleh orang lain daripada negara-negara yang lain. Sebab itu saya melihat keupayaan guru-guru kita untuk menghasilkan
konten digital yang lokal berdasarkan keperluan pelajar itu, berdasarkan latar belakang pelajar itu, berdasarkan keunikan sekolah mereka dan juga keunikan negeri ataupun daerah mereka itu mempunyai konten digital yang berbeza. Dan saya rasa kemahiran yang paling penting yang perlu dikuasai oleh guru ialah menghasilkan konten yang berbentuk localized, yang berbentuk tempatan, yang sesuai dengan muridnya. Of course, kita tidak boleh mengelak untuk memanfaatkan konten-konten daripada luar, tetapi kemahiran, keupayaan guru kita menghasilkan konten. Dalam arti kata, konten kreatif itu merupakan salah satu daripada kualiti guru yang perlu ada. Kita ambil contoh paling mudah Dr. Rusmini. Kita bincang tentang online. Dalam online ini, dia bukan dalam bentuk physical classroom. Physical classroom itu kita boleh dapati mudah sebab kita boleh nampak mudah itu. Tapi dalam konteks ini, guru kita, kalau classroom itu salah satu ciri yang paling penting dalam quality yang berkualiti, instructional quality itu ialah yang kita panggil classroom management ataupun pengurusan bilik darjah. Dan kalau mengikut Hattie, dia kata salah satu indikator penting instructional quality itu ialah bagaimana guru itu mempunyai kemahiran dalam pengurusan bilik darjah, fizikal. Sebab pada ketika itulah dia akan menentukan the quality learning time, masa akademik yang berharga. Bagaimana dia boleh mengatur pelajar untuk fokus kepada pembelajaran. Tetapi itu physical learning space. Bagaimana kualiti guru untuk mengawal visual learning space dalam bentuk online itu. Berbeza. Sebab itu di antara kompetensi kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru. Dan dia berbeza sama sekali classroom management dengan learning space management dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk maya itu. Sebab itu kalau kita buat online learning, kalau kita lebih daripada 30 minit online learning, saya rasa tidak produktif lah. Sebab itu 30 minit itu pun, kalau mengikut kajian, pengalaman yang saya baca daripada yang berdasarkan pengalaman COVID ini, 10 minit saja boleh face to face macam kita sekarang ni. Tetapi yang 20 minit itu mesti berbentuk activity based juga. Sebab kalau tidak fatigue, pelajar-pelajar akan boring. Sebab itu dia boleh nampak dia punya gambar tapi orangnya tak ada. Dalam Zoom kan selalu macam itu. Nampak gambarnya orangnya tak ada. So jadi ini di antara kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru. Dan saya rasa ini perlu dibuat secara berdikit-dikit. Itu satu. Maknanya digital competency. Banyak lagi tu. Saya hanya bincang satu dua yang perlu dikuasai oleh guru. Dan saya rasa kita tidak ada pilihan. Guru kita tidak ada pilihan. Sebab mau tidak mau, selepas ini itu merupakan salah satu cara kita belajar yang kita akan. Tetapi, Dr. Rusmini, sekali lagi saya tekankan. Sebenarnya, selain daripada digital competency yang saya bincangkan tadi itu, ada satu lagi perkara yang mungkin orang terlupa. Saya telah berikan di peringkat awal perbincangan kita tadi, di mana dalam konteks yang ada sekarang ni, COVID-19 ini, lesson learn-nya ialah berlakunya apa yang saya sebut tadi, ingat, the learning gap di antara pelajar yang mempunyai kemahiran belajar yang baik dengan pelajar yang kemahiran belajarnya tidak begitu baik. Maksudnya self-regulatory-nya tidak begitu baik. Sebab itu, selepas ini, saya rasa salah satu kemahiran guru yang perlu digilap lebih tinggi sekali ialah bagaimana kita boleh, ini without digital punya literacy pun ataupun kompetensi pun tidak apa. Tapi bagaimana guru kita yang ada sekarang ini, yang berada dalam sistem dan guru-guru yang baru ini, dapat memupuk self-directed learning kepada pelajar kita. Ini saya rasa jauh lebih penting daripada digital literacy itu. Sebab kalau kita tidak boleh, sebab pengalaman daripada COVID ini saya dapati, hanya pelajar yang mempunyai self-directed learning yang baik saja boleh mendapat manfaat yang lebih. Sama ada dalam keadaan apapun, pelajar inilah yang selalunya yang akan boleh mengambil manfaat yang lebih banding dengan pelajar yang lain.
Sebab itu mau tidak mau, keutamaan kita sekarang kepada guru-guru kita ialah bagaimana mereka sekarang ni boleh memupuk self-directed learning, the self of responsibility of learning, bagaimana mengurus pembelajaran tanpa bantuan guru. Dan ini tidak boleh dibiarkan by default ataupun secara semula jadi begitu saja. Dia kena dipupuk dan dididik oleh guru dia. Dan ini saya lihat bergantung kepada bagaimana cara guru mengajar. Kalau cara guru mengajar itu masih lagi seperti kaedah yang bergantung kepada guru, saya rasa kita tidak boleh menghasilkan pelajar yang mempunyai self-directed learning yang kita harapkan. Sebab itu school-centric, kaedah school-centric ini yang bergantung kepada guru ini perlu kita anjakkan kepada the learner-centric. Dan learner-centric ini tidak boleh berlaku jika sekiranya anak murid kita tidak mempunyai kemahiran self-directed learning. Dan self-directed learning ini tidak berlaku secara semula jadi. Self-directed learning ini mesti dipupuk oleh guru dengan cara guru itu merubah kaedah pengajaran pembelajaran. Banyak kaedahnya. Banyak kaedah. Umpamanya saya bagi satu contoh sebab dalam masa COVID ini saya lihat saya terlibat dengan beberapa orang guru membantu mereka untuk memberikan pendekatan yang kita panggil yang banyak digunakan seluruh Malaysia sekarang ini ialah project based learning. Okay? Project based learning ini adalah satu kaedah bagaimana kita transfer responsibility of learning itu kepada pelajar. Supaya pelajar itu lebih tertarik dan lebih menguasai pembelajarannya itu. Dan banyak kaedah-kaedah yang digunakan oleh pusat sains itu pun, umpamanya inquiry based learning, science learning, itu di antaranya hands on itu. Di antaranya pelajar-pelajar kita supaya boleh menguasai kemahiran ini. Dan saya mempunyai harapan kepada guru-guru kita supaya mereka boleh selepas ini secara lebih rigorous berterusan untuk menekankan kepada penguasaan self-directed learning kepada murid mereka. So itu dua perkara lah terus minus. Satu yang saya bincang, kualiti mereka untuk menguasai digital competencies, dan juga daripada segi dia sebagai guru facilitate the learning of the student itu. Itu juga di antara kualiti guru yang perlu ada untuk memastikan pelajar kita boleh berhadapan dengan apa saja suasana. Ya, Datuk. Betul, Datuk. Saya setuju dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Guru-guru kita ini adalah satu cabaran lah ya. Dengan kaedah dan norma baru ini, cabaran kepada mereka adalah untuk mewujudkan satu pendekatan joy of teaching secara online, dan bagaimana nak memotivasikan ataupun memupuk minat ataupun kepada murid-murid mereka dalam konteks the joy of learning. So itu sebenarnya adalah cabaran seperti mana yang Datuk sebutkan tadi. Tetapi mungkin juga ada guru-guru yang pergi extra mile, Datuk ya. Mereka boleh menggunakan augmented reality ataupun virtual reality, seperti mana ada setengah-setengah guru ya, saya lihat mereka menggunakan iPad dan sebagainya untuk menunjukkan contoh-contoh ya dalam bentuk di mana murid-murid mereka tidak dapat melihat sesuatu tu dalam keadaan sebenar, jadi kita boleh tunjuk melalui augmented reality ataupun virtual reality ini. Jadi dalam konteks ini, Datuk, mungkin kalaulah ada kemampuan ya guru juga dan di peringkat sekolah ya boleh menggunakan kaedah-kaedah ini, maka bagi setengah-setengah murid yang mungkin di sekolah-sekolah yang tidak banyak, kita katakan ada yang Datuk sebut tadi, ada learning gap itu, jadi mereka dapat banyak stimulus ataupun rangsangan untuk meningkatkan lagi daya pemikiran mereka dan juga pembelajaran mereka. Jadi pelbagai kaedah yang guru-guru kita boleh challenge our students thinking ya dalam konteks menggunakan digital online dan sebagainya. Dan tak kurang juga ya kalau guru-guru kata takkanlah kita nak guna digital semua ya, tetapi ada juga ya dalam konteks kalau kita tak gunakan digital pun ada guru yang saya tengok contohnya lah Cikgu Samuel kita dari sekolah SK Runcang tu,
gunakan ukulele, ya. Gunakan apa yang ada sekolah pokok, konsep sekolah pokoknya tu, ya, menggunakan persekitaran untuk membantu pembelajaran. Jadi ini terpulanglah kepada guru-guru, idea dan kreativiti mereka untuk meningkatkan pembelajaran, ya. Mungkin bukan hanya setakat menggunakan online, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling murid-murid mereka. Bagaimana kita boleh bantu guru-guru kita untuk menguasai kualiti-kualiti yang kita bincangkan tadi supaya mereka boleh lebih cepat lagi untuk melakukan perubahan dan untuk memastikan anak didik kita seperti yang kita harapkanlah. Mungkin ada kaedah yang terbaik untuk mereka menguasai kualiti yang kita bincangkan tadi ini. Di peringkat IPG, Datuk, kita apa yang kita laksanakan sekarang ni adalah dalam konteks transformasi IPG itu sendiri, ya, kita ada sasaran-sasaran kita. Kita ada 8 kluster yang kita terjemahkan dalam bentuk key performance indicators, ya. Kita kena capai beberapa objektif yang ada. Antaranya adalah dalam konteks kurikulum, dalam konteks pembelajaran sendiri, kita nak sebar luaskan dengan cepat. Jadi kita contohlah, saya ambil satu contoh dalam konteks kita nak perkenalkan new pedagogies for deep learning, bukan hanya kepada guru-guru dalam sistem tetapi guru-guru yang pre-service juga yang ada di dalam IPG ni. So kita hasilkan satu portal MPDF dan segala contoh untuk project work, kan, dari sekolah ataupun daripada IPG sendiri, kita masukkan dalam portal tu dan kita boleh sebar luaskan dengan cepat. Itulah yang contribution Institut Pendidikan Guru atau IPG kepada guru-guru kita. Dan saya rasa banyak lagi contribution ataupun sumbangan-sumbangan di peringkat PPD dan juga JPN. Contohnya SISC kita, SIP kita, pelbagai idea dan juga sokongan yang diberikan oleh mereka kepada guru-guru kita. Saya melihat untuk mempercepatkan penguasaan ini, dan saya perhatikan salah satu daripada lesson learn yang saya lihat daripada COVID-19 punya kesan ini ialah nampaknya ketika ini apa yang saya panggil the learning community di kalangan guru itu semakin hebat. Dan ya, yang saya rasa ini di antara the positive sides of COVID lah, yang melibatkan guru-guru kita. Saya lihat perkongsian di kalangan guru kita semakin hebat. Dan kalau kita tengok the willingness untuk guru-guru kita belajar kemahiran-kemahiran baru ini semakin meningkat dan mereka mencari. Sebab itu saya sebut tadi di peringkat awal, perkongsian ini perlu kita manfaatkan dengan menghasilkan the learning communities. Dia yang paling efektif saya ingat, the learning communities ini tidak perlu sampai kepada beratus atau beribu orang dalam satu ini. Yang penting untuk menggerakkan the learning communities, pembelajaran yang cepat itu ialah dalam bentuk yang kecil. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lihat, kalau kumpulan kecil the learning communities itu di peringkat sekolah, 4-5 orang guru berkongsi satu masalah yang sama, dan tetapi mereka boleh mencari pendekatan-pendekatan daripada luar untuk dibincangkan. So perbincangan itu akan lebih produktif, akan lebih efektif jika sekiranya dalam a small group of learning communities. Sebab itu dalam PLC ini, mungkin PLC ini digambarkan dalam konteks yang besar, tapi PLC yang paling efektif saya lihat ialah dalam 5 dan 6 orang saja. A very small group, dan grup ini very selalu berbincang, dan saya mencadangkan untuk penguasaan kemahiran-kemahiran yang baru ini, guru-guru kita itu dia menghasilkan a small group, dan grup ini is a consistent group, dan dia tidak perlulah buat grup WhatsApp yang banyak.
Dia hanya satu grup WhatsApp untuk 5 orang itu saja. Tetapi saya perhatikan, saya ambil contoh paling mudah saja. Grup WhatsApp itu kadang-kadang kita ada seorang itu sampai 10, 5 grup menjadi tidak efektif. Sebab terlampau banyak grup, akhirnya perbincangan tidak efektif. Sebab itu saya mencanangkan dalam bentuk communities of learning ini dalam kumpulan yang kecil dan perbincangan yang lebih fokus dan lebih bermanfaat. Tetapi dia boleh mengambil daripada luar, input daripada luar untuk dibincangkan. Saya rasa itu jauh lebih efektif. Dan sekali lagi saya mencadangkan pengalaman kita dalam keadaan sekarang ini di mana guru-guru kita banyak sharing. Dan sharing ini perlu dipercepatkan. Dan Cikgu Tube contohnya, di antaranya Cikgu Tube. Cikgu Tube paling cepat dia punya perkembangannya, di mana guru-guru itu mengongsikan kaedah pendekatan mereka. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita rasa pendekatan kita sesuai untuk orang lain, tetapi sebenarnya tidak sesuai. Dia sesuai untuk kita. Tetapi orang boleh belajar prinsip dan asal-asalnya bagaimana dia merubah. Mungkin ada cara yang lain, mungkin yang Dr. Rusmini boleh kongsikan bersama. Ya Datuk, dari segi apa yang Datuk sebutkan tadi itu, saya ingat satu tambahan saya lah ya dalam bentuk community PLC ini. Selain daripada mereka boleh bersama dalam kumpulan kecil untuk melaksanakan PLC ini ataupun professional learning community, oleh kerana sekarang ni kita mudah akses kepada pakar-pakar pendidikan ya. Contohnya sama ada dalam ataupun luar negara. Jadi mereka ni juga ada di dalam Twitter mereka, Facebook dan juga Instagram. Jadi mungkin juga dalam kumpulan kecil kita, PLC guru-guru kita ataupun pensyarah ataupun pelajar-pelajar IPG sendiri ya, boleh menghubungi pakar-pakar ni ya, dan juga berkongsi pengalaman-pengalaman kita dan juga pengalaman-pengalaman daripada pakar ni sama ada dalam ataupun di luar negara. Ya, kerana kita mudah akses sekarang ni ya, melalui media sosial. Ya, resources kita banyak sekarang, terlalu banyak. Sebab itu hanya melalui perkumpulan dan learning communities ini saja kita boleh berkongsi dan kita boleh menyaring mana yang sesuai dengan kita. Dr. Rusmini, kita ada beberapa masa lagi. Yang agak singkat sebab kita akan berhenti dalam 9.45 seperti yang saya janjikan tadi. Kalau boleh Dr. Rusmini ada kita jawab satu soalan yang daripada yang komen netizen ni. Ada satu ni saya daripada Cikgu Abang Muhammad Syukri ni. Soalannya disebut ya, pandemik COVID-19 ni adalah cabaran kepada aspek pendemokrasian pendidikan. Apakah peranan efektif yang boleh dimainkan oleh segenap pihak? Wah, ini satu soalan yang menarik sebab dia melibatkan semua pihak, sebab dikata ini adalah aspek pendemokrasian pendidikan, kesan daripada ini. So macam mana? Apa peranan efektif yang boleh dimainkan oleh semua pihak ni lah, pihak-pihak yang terlibat? Pada saya lah Datuk, saya dah sebut seperti mana yang saya sebut tadi dari segi kolektif profesionalism kita sekarang ni, semua pihak dari pihak ibu bapa, guru, pemimpin sekolah, ya, komuniti dan semua pihak ni kita perlu beri sokongan. Contohnya kalau yang tak dapat akses kepada teknologi, bagaimana kita boleh membantu kumpulan-kumpulan ini, ya. Macam katakan yang tak dapat pun nak akses, tak ada pun peralatan seperti laptop ke handphone pun ada satu ataupun ada dua saja, yang itu pun ibu bapa punya ya. Jadi bagaimana kita boleh bantu pelajar-pelajar kita ni untuk akses. Kalau tak dapat melalui teknologi, apa usaha guru ataupun ibu bapa? Ada juga ibu bapa yang membantu pelajar-pelajar ya. Datuk, yang pelajar-pelajar yang tak sekolah, tak pergi ke sekolah dan juga tak dapat akses kepada teknologi. Ya, mereka juga bantulah apa sedaya yang mereka boleh, at least pelajar-pelajar ni tak tertinggal. Ya. Jadi itu yang kita katakan pendemokrasian. Kita semua perlu bantu antara satu sama lain ya, untuk demi pembelajaran anak-anak didik kita. Ya. Satu lagi kalau boleh saya tambah Dr. Rusmini ya.
Yang ini saya tidak bincang pada hari ini, tetapi saya ambil kesempatan ini untuk memberikan makluman awal lah. Sebab dibincangkan soal peranan yang efektif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Salah satu pihak yang saya rasa perlu mengambil peranan yang aktif dan ke depan ialah sistem leaders dalam pendidikan kita. Sistem leaders yang saya maksudkan ini ialah pemimpin pendidikan yang berada sama ada di kementerian, di GPN, di PPD dan juga di sekolah. Sama ada di pengetua ataupun guru besar. Dan sistem leaders ini nanti kita akan bincangkan dalam sesi diskusi pendidikan yang akan datang ini. Dan saya telah identify orang yang terlibat dalam sesi itu. InsyaAllah yang ini nanti saya akan hurai lebih lanjut dalam perbincangan dalam sesi yang akan datang. Saya bagi makluman awal lah insyaAllah. Dan orang yang terlibat pun nanti di antara yang pengamal juga yang dalam pendidikan, yang terlibat dalam hal melatih sistem leaders kita. So itu di antara perkara yang perlu diberi perhatian lah, sistem leaders ataupun kepimpinan pendidikan itu perlu mengambil peranan yang penting. Satu soalan lagi yang terakhir saya rasa, yang ini Cikgu Tube yang paling aktif ini, Nurhailmi Abdul Muttalib ini, Cikgu Tube kita nih yang paling aktif ini. Pernah tak terfikir pada masa kat IPG ramai pelatih-pelatih yang sangat kreatif mengajar, dia kata. Tapi hilang kreativitinya bila mula masuk ke sekolah. Apa masalahnya ya? Dia kata. So, pengalaman Cikgu Dr. Rosmini macam mana? Betul juga. Masa kat IPG, mereka ni paling kreatif. Tapi bila sampai ke sekolah, dia hilang kreativitinya. Kenapa berlaku begitu? Nak keep the momentum itu sebenarnya mereka ni dah kita latih especially pelajar-pelajar kita yang muda-muda yang begitu bersemangat pergi ke sekolah. Saya nak sebut mungkin ada pelbagai faktor tetapi yang penting sekali pada saya sokongan pihak sekolah tu. Pemimpin-pemimpin sekolah ni kena faham guru-guru muda ni dia begitu gairah lah nak menyumbang, nak buat itu, nak buat ini. So kita kena sokong mungkinlah kadang-kadang mereka ni nampak aktif sikit, nampak vokal sedikit, tetapi di peringkat pemimpin sekolah tu kena faham ini adalah guru-guru yang bersemangat. Jadi pemimpin tu kena baca juga tentang karakter-karakter guru muda generation Y ni kan. Kadang-kadang dia bukan kata alah ini cara lama ni, boomers ni. Kita pun dah terasa guru-guru besar pengetua kan, kenapa cikgu ni sangat vokal, tak macam tak sesuai saja bahasa yang digunakan. Tapi sebenarnya masih lagi adab perlu dijaga, tetapi guru besar dan juga pengetua perlu faham bahawa guru-guru ni mereka nak menyumbang, mereka ada idea. So kita sesuaikan dengan keadaan mereka tu. Terima kasih. Maknanya support itu bukan saja daripada pemimpin sekolah itu, tapi support daripada guru keseluruhan komuniti sekolah itu. Kadang-kadang kita dapati di sekolah itu dia ada seolah-olah ada guru muda dan ada guru yang veteran yang punya pendekatan yang berbeza. So saya rasa itu perbezaan itu perlu dimanfaatkan. Kadang-kadang guru yang veteran itu dia ada pengalaman yang baik yang boleh kita manfaatkan, dan guru muda itu ada idea yang baik. So jadi idea dengan pengalaman ini sepatutnya kita gabungkan, dan yang ini perlu diselaraskan ataupun perlu difacilitate oleh pemimpin sekolah. Sebab itu saya katakan tadi, jika sekiranya di sekolah itu ada komuniti pembelajaran, sebab hanya melalui komuniti pembelajaran saja kita boleh meningkatkan keberkesanan guru-guru kita yang berada di sekolah. Seperti yang Dr. Rosmini, kalau boleh saya rumuskan perbincangan kita yang sebutkan tadi itu, bagaimana supaya jiwa pendidik yang Dr. Rosmini sebut itu boleh dipupuk dengan lebih kuat lagi. Apabila jiwa pendidik ini boleh kita lihat guru kita mempunyai semangat extra miles. Kita dapati guru-guru yang cemerlang ini dia extra miles. Dia pergi jauh, dan guru-guru seperti ini yang perlu kita pupuk, yang kita berikan sokongan. Dan ini mengambil the culture of the school. Budaya sekolah itu sendiri kena berubah, dan semua pihak kena berperanan,
dan perlu difasilitate oleh pemimpin sekolah itu. Dan insya-Allah dalam sesi diskusi kita pada masa akan datang, kita akan yang akan datang nanti sesi yang kedua saya akan bincang dengan panel yang terlibat nanti tentang system leaders, bagaimana dia berperanan dalam meningkatkan kualiti pendidikan kita, dan kualiti sistem leaders itu juga perlu meningkat sebagaimana kualiti gurunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rusmini yang berkongsi dengan rakan-rakan guru kita pada malam ini. Alhamdulillah kita telah dapat sampai kepada akhirnya, dan mudah-mudahan perbincangan kita dapat memberikan sedikit idea dan juga sedikit panduan kepada guru-guru kita bagaimana mereka boleh meningkatkan kualiti pendidikan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada penonton dan juga kepada yang terlibat secara langsung dalam perbincangan pada malam ini, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan mendapat keberkatan dalam perbincangan pada malam ini. Terima kasih Dr. Rusmini, terima kasih kepada para penonton. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akhiri perbincangan kita pada malam ini ya. Jumpa lagi.